dari apa yang berlaku di sebalik kegagalan perundingan itu menunjukkan tidak benarnya tuduhan yang dilakukan oleh para orientalis terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuduhan yang dikenakan kepada pendukung dakwah Islamiah di zaman kini ialah kononnya tiada tujuan lain bagi Rasulullah SAW berdakwah melainkan kerana kepentingan pangkat, harta benda dan sebagainya. Tetapi bukanlah semua tawaran itu ditolak oleh Rasulullah SAW secara menyeluruh. Tiada tolak ansur dari perkara yang menyentuh akidah, dan tiada kepentingan duniawi dalam perjuangan menegakkan Islam. Itulah juga yang menjadi panduan kepada seluruh pendakwah dan para mujahid di sepanjang zaman. Apabila pemimpin-pemimpin Mekah yang diwakilkan kepada Utbah Abul Walid menawarkan Nabi jadi raja, tak mahu raja pun beri duit, beri pitih, beri kekayaan kepada kamu, ataupun cari Tok Bomo berabak kalau fikir amu ni sasar tak betul. Lalu Nabi baca ayat-ayat Quran daripada surah yang kita baca minggu lepas, Hamim, hingga akhirnya, menyebabkan Utbah Abul Walid lari mendengar mukjizat Al-Quranul Karim. Benar ini daripada Allah. Kisah ini menafikan tuduhan orientalis. Orientalis ialah orang-orang Eropah, khususnya orang bukan Islam, yang mengkaji ajaran Islam. Dia kaji Quran. Di antara mereka boleh menguasai bahasa Arab, boleh baca Quran dengan faham, tahu makna dia. Tapi Tuhan tak beri hidayah. Kerana dia belajar Islam ni tujuannya nak lawan Islam. Di antaranya dia menuduh bahawa Nabi Muhammad SAW berjuang untuk jadi pemimpin negara. Memanglah bila Nabi berhijrah, Nabi memimpin negara, menegakkan kerajaan Islam. Lepas Nabi mati, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali memerintah negara. Dia jadikan memerintah negara ini tujuan. Tuduhan ini juga dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, Fir'aun kata, jaga Musa ni nak rapah kuasa, nak jadi raja di Mesir. Inilah juga dalam kepala setengah orang yang tak reti, mengatakan mereka yang nak berjuang Islam ni nak jadi pemimpin, nak jadi besar, nak jadi tu, nak harta. Dia letak sama dengan tuduhan para Nabi ni. Malah kuasa kena ada, harta kena ada. Tak ada kuasa nak jalan hukum Islam macam mana? Tak ada harta nak tegakkan Islam macam mana? Kuasa dan harta ni adalah halal untuk melaksanakan Islam. Kena faham, bukan matlamat. Tapi ada kalangan orang pusing, supaya je nak jadi ketua, nak jadi pemimpin. Kita pilih hak beri pitih. Ni dia, ni penyakit ni. Kena faham, kena reti mulai. Ini tuduhan orang jahiliah pada Nabi. Di antara bukti ikhlasnya perjuangan Islam ini ialah bila Nabi hantar surat pada Raja Habasyah, Raja Oman dan Raja Masqat. Raja-raja ini masuk Islam. Bila raja-raja ini masuk Islam, maka mereka terus kekal menjadi raja, tak dipecat, terus jadi raja juga. Di sana ada raja-raja yang fikiran dia waras, fikiran dia molek, dapat hidayah daripada Allah. Ada raja-raja yang tolol, fikiran dia tak waras, tak dapat hidayah daripada Allah. Ini kena faham. Najasyi, Raja Habasyah, bila sahabat-sahabat tengah baca kisah, sahabat-sahabat kena tekan dan kena tindas. Lalu Nabi kata, mu pergi ke Habasyah berhijrah, di sana ada seorang raja yang adil, yang tidak zalim. Lalu Nabi suruh sahabat dia pergi, dia ketua. 2 kali Sayyidina Osman pergi. Hijrah yang pertama, hijrah yang kedua Sayyidina Ja'far jadi ketua. Pak saudara Nabi pergi. Pemimpin Quraisy atau utusan dia Ammar bin As, seorang yang pintar berhujah, bawa dengan hadiah-hadiah jumpa dengan Raja Najasyi.
nak bagi rasuah, nak bagi hadiah. Dan Sadin cerdik, panggil Sayyidina Ja'far nak minta penjelasan. Sayyidina Ja'far apa cerdik juga, cerdik pada Ammar bin As lagi. Allah Ta'ala beri Islam ni boleh lawan hujah. Dia mari nak pujuk, hak pergi tu orang cerdik tu Ammar bin As. Dia belum masuk, akhirnya masuk Islam juga. Dia tak boleh bohong. Ja'far kata, tanya dia, ada dua kami yang mari sini ni bunuh orang. Kami yang mari sini ni ada jenayah ke bunuh orang di Mekah tu? Ammar bin As kata tak ada. Ada kami di sini buat apa-apa benda-benda salah lah di Mekah tu, menyeberatkan kami boleh curi ke ropok orang ke apa tak ada. Ammar bin As tak ada. Najasyi kata pasal apa? Pasal dia ikut Nabi. Ada seorang kata jadi Nabi kita Muhammad SAW, jadi Nabi ajak beriman pada Allah Ta'ala, menolak sembah berhala. Kat kami ni memang ada agama orang tua-tua zaman dulu. Lalu Ja'far menerangkan apa dia Islam, berakhir dengan Najasyi masuk Islam. Diriwayatkan Nabi atas surat pada Najasyi, suruh Najasyi masuk Islam. Najasyi jawab surat Nabi, wahai Rasulullah, sekiranya saya diberi kemampuan, saya sanggup berjalan kaki bertemu dengan Rasulullah. Masa itu Nabi sudah berhijrah ke Madinah dan Najasyi meninggal dunia. Lalu Nabi panggil sahabat-sahabat dia, berdiri kamu semua sembahyang ghaib untuk saudara kita Najasyi yang sudah mati. Ini hebat Najasyi. Raja Masqat, Raja Oman terima surat masuk Islam, tak dipecat. Menandakan bahawa Islam ni minta supaya orang ikut Islam ni. Dengan syarat ikut Islam. Siapa-siapa dia ikut Islam. Ikut Islam ni, sila kita sokong, kita setuju ikut dia, tolong dia. Tetapi kalau dah ikut Islam, kita kena lawan. Lawan dengan hujah. Lawan dengan hujah. Kalau dia lawan, ikut cara dia lawan kita bagaimana. Dia lawan kita dengan hujah, kita lawan dengan hujah. Dia lawan kita dengan senjata, kita lawan dengan senjata. Ini dia. Dia ajar dia Allah dalam Quran. Tuhan ajar semua. Ini kena faham. Jangan kata mereka yang berdakwah, yang mengajar, yang tahu agama ni pasal apa nak pitih belaka. Ni jangan, ni penyakit. Ini penyakit jahiliah. Kalau pergi bercakap begini, ikut Abu Jahal jawab dia. Ikut Abu Jahal. Ini kena faham. Berbagai langkah diambil untuk menentang Islam. Musuh Islam di zaman Makkiyah menjalankan berbagai langkah untuk menghalang perkembangan Islam dan sambutannya di kalangan manusia. Namun begitu kesemuanya menemui kegagalan kerana cahaya Islam tetap memancar ke dalam hati-hati orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi renungan kita terhadap tentangan yang dilakukan kepada Islam. Mereka telah melakukan berbagai uslub di mana kesimpulannya ialah seperti berikut. Yang pertama, sendaan dan penghinaan terhadap batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah menyebarkan fitnah seperti yang telah dinyatakan dahulu, iaitu tuduhan bohong, gila, ahli sihir, pemecah belah masyarakat dan sebagainya. Tujuan tuduhan tersebut semata-mata ialah untuk melumpuhkan semangat orang-orang yang telah Islam dan menghilangkan kepercayaan kepada orang-orang yang belum Islam. Tujuannya bukan dia tak tahu Muhammad ni adalah benar, Muhammad ni adalah cerdik, Muhammad adalah bijak. Yang bohongnya dia yang bohong, puak-puak dia bohong. Dia tahu Nabi Muhammad ni adalah benar. Dia kata Nabi Muhammad bohong, dia sebar pada orang ramai supaya orang jangan ikut Nabi, padahal dia yang bohongnya. Ini dia. Macam kaum Nabi Shu'aib,
Kata Nabi Syuaib dan pengikutnya, innakum unasun yatatahharun. Mu ni adalah orang-orang yang baik. Mu ni bersih, tapi aku tak boleh ikut mu. Pelik pada kami semua. Ini dia. Orang yang nak ke Islam ni juru bagus. Tapi dia sebabnya kata bohong, kata jahat, kata sihir, kata macam-macam. Tujuannya ialah untuk fitnah. Ini dia. Dua, cuba mengelirukan ajaran Islam dengan menimbulkan berbagai da'ayah-da'ayah palsu. Di antara yang mereka menyatakan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu berlainan dengan apa yang dipasakai oleh nenek moyang mereka, berlainan dengan agama yang dibawa oleh orang-orang dahulu, menyebarkan fitnah bagi mengelirukan orang daripada menerima Islam. Malah mereka menuduh Al-Quran itu sebagai rekaan dongeng dan sebagainya. Yang kedua, mereka kelirukan orang antara dengan hujah ajaran yang Nabi bawa ni lain pada datuk nenek zaman dulu. Datuk neneknya kalau kena baca daripada Adam. Adam adalah Islam. Lepas tu sesak mari Nabi Nuh. Nuh adalah Islam. Lepas tu sesak pula mari Nabi Ibrahim, namanya Nabi, sesak pula. Dia baca hak datuk nenek orang sesak ni. Ini dia. Kalau ikut asal manusia ni adalah Islam. Jangan baca orang putih karang. Orang putih karang manusia ni asal daripada binatang. Hak tu sembah batu. Ini lain. Manusia asal dengan Adam. Adam adalah Islam. Kena ikut hak Tuhan sebut dalam Quran. Tapi puak-puak ni mengatakan bahawa ajaran yang hak Nabi bawa ni pelik pada orang tua. Ni. Kita pun ada juga lawan ni. Ada. Pak kita pun. Fir'aun, bila Nabi Musa bawa ajaran Islam, Fir'aun tanya Nabi Musa, bagaimana dengan orang dulu padamu? Hak dulu padamu macam mana mengata aku ni sesat? Hak dulu macam mana? Nabi kata itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu kepunyaan Allah, bukan kerja aku. Allah yang buat berbicara dengan mereka. Aku bercakap ni hak ada hari ni. Yang sekarang. Tetapi kepada kalangan yang bodoh, yang tak baca sejarah manusia ni, terus berasa pelik ni, pelik pada orang tua-tua zaman dulu. Pelik pada orang tua-tua zaman dulu. Ini cara dia bawa. Yang ketiga, mengemukakan tawaran bertolak ansur dengan Islam, supaya Rasulullah SAW mengakui kebatilan mereka atau mendiamkan diri terhadap kebatilan mereka. Mereka juga sanggup bersikap tolak ansur di dalam beberapa perkara, asalkan Rasulullah SAW tidak membangkitkan perkara-perkara yang menyentuh soal akidah mereka. Umpamanya mereka mencadangkan supaya Rasulullah SAW menyembah Tuhan mereka, dan mereka pula bersedia untuk menyembah Tuhan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ajak tolak ansur. Biarlah hari ni mu semayang ikut aku, sembah tokong. Esok kita pakat aku ikut mu pula, semayang ikut mu, supaya agama. Ni satu. Agama ni supaya. Dan ni pun ada juga. Kita rainglah. Masuk agama kita, orang agama lain raing agama kita. Masuk agama lain, kita raing juga agama lain. Dengan sebab itu, masalah perayaan orang yang bukan Islam, tengok kedudukan dia. Kalau sekiranya orang bukan Islam melakukan upacara agama, dalam upacara dia, kita tak boleh ikut sekali-kali upacara agama. Sekiranya kita hari raya dia meraihkan, kita bergembira, selamat hari raya, kata dia. Selamatlah kamu sambut hari raya. Dia juga meraihkan hari raya dia raih hari raya kita. Kita tak berbalah dengan dia. Lah mu dah. Baik. Selamatlah mu, sambut cara mu juga. Setengah ulama membenarkan, terutamanya seperti orang Islam yang duduk di Eropah. Duduk di Eropah penuh orang Kristian. Bila dia tahu orang Islam ni raya, setengah orang putih kata selamat hari raya. Bila sebut hari Krismas dia pula, kita tak tahu je. Waduh.
Macam mana pula ni? Ini boleh menimbulkan satu ketegangan yang lebih besar mudaratnya. Dan hal ini boleh meraihkan bukan upacara agama, tak boleh. Galak macam dia juga, minum arak macam dia juga, menari macam dia juga. Itu tidak boleh, tak boleh. Ini batas yang kita kena faham. Begitulah hubungan antara keluarga dengan keluarga. Bila ibu bapa kita, keluarga kita yang bukan Islam mati, boleh pergi lawat, ziarah. Ziarah kerana ibu bapa kita yang bukan Islam mati, pergi ziarah. Boleh ziarah ibu bapa kita. Bukan Nabi pergi ziarah kubur ayah dia yang belum Islam. Tapi Nabi tak berdoa, Allah Ta'ala tak mengizinkan doa kerana dia bukan masa Islam. Berapa mengatakan begitu. Ini batas kita kena faham. Bila berbuat upacara agama tak boleh. Upacara agama tak boleh. Dia pasang cadok juga, itu tak boleh. Dia pergi anggut kita pergi anggut sama itu tidak boleh. Meraihkan saja, ini batas yang kita kena sedar. Hak yang pokok menzikir minta ni ajak Nabi sembah berhala. Lepas tu esok pula dia sembahyang ikut Nabi pula. Ni tak boleh. Tak ada tolak ansur dalam perkara ini. Menghormati keluarga, ziarah orang sakit, orang bukan Islam. Diriwayatkan orang Yahudi bawa jenazah je, Nabi bangun. Orang Yahudi bawa jenazah je, Nabi bangun. Kerana meraihkan jenazah Yahudi yang dibawa. Pada masa orang Yahudi berada di Madinah bersama dengan orang Islam. Ini kita kena faham batas-batas dia. Yang keempat, melakukan kezaliman terhadap batang tubuh Rasulullah SAW dan orang-orang yang menganut Islam dengan berbagai tindakan ke atasnya, termasuk tindakan cuba membunuh. Yang keempat, lawan Islam dengan kerah. Cuba nak bunuh Nabi, seksa sahabat-sahabat Nabi supaya meninggalkan ajaran Islam. Yang kelima, menggoda dengan janji kesenangan dunia serta pangkat dan harta benda. Goda dengan janji, dengan harta, dengan pangkat. Ini cara lawan Islam. Perkara yang dilakukan itu adalah merupakan cara-cara menentang Islam yang berlaku di sepanjang zaman, sama ada zaman dahulu dan sekarang, sehingga menjadi perkara yang lazim dihadapi oleh pejuang-pejuang Islam yang menuruti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ianya tidak menjejaskan perjuangan Islam di masa dahulu, begitulah juga ia tidak boleh menjejaskan perjuangan Islam di sepanjang zaman selagi Allah Subhanahu wa taala menentukan cahayanya tersebar di seluruh penduduk alam, seluruh pelosok alam ini. Selagi dunia dak kiamat, ini akan berlaku. Segala langkah yang disebut di atas telah dilakukan bagi menghalang perkembangan cahaya Islam. Tetapi pemimpin musyrikin tetap gagal dalam usaha mereka untuk menghentikan dakwah Islam atau menghalang bertambahnya penganut Islam. Oleh itu mereka menjalankan usaha yang lebih ganas lagi dari masa ke semasa, yang lebih mendedahkan kejahatan dan kezaliman mereka terhadap penyokong kebenaran. Bila gagal, makin lama makin jahat, makin lama makin jahat. Makin lama makin jahat, akhirnya jadi berapi lah. Kita akan baca kemudian. Wallah.